Salam. Dia bincang tentang syakhsiyah al-i'tibariyah. Ya. Bahasa Arab faham. Bahasa Arab faham. Bahasa Inggeris kurang faham lah. Belum faham. Sikit belum faham. Syakhsiyah al-i'tibariyah. Sebenarnya telah dibincangkan oleh para ulama kita tentang apakah kedudukan entiti perundangan. Boleh tak entiti perundangan ni dia bayar zakat contohnya? Kalau kita contohnya berlaku salah guna kuasa, kita samai pada siapa? Samai pada orang, samai pada syarikat. Samai pada syarikat itu siapa? Dia bukan manusia. Syarikat yang tanggung bayar. Kenapa negara kena tanggung kerugian yang dilakukan oleh rakyatnya di tempat lain? Contohnya rakyat ni buat masalah di negara lain, tapi yang bayar adalah negara, nation. Sebab dia panggil dalam teori legal entity ni government ataupun negara, nation. Nation tu adalah legal entity. Jadi saya kaji. Jadi kita bincang abstract, ada bincang introduction. Kalau nak lepas Scopus dengan itu, dia kena bahasa Inggeris. Kebiasaannya kena guna bahasa Inggeris lah. Kena buat artikel tu dalam bahasa Inggeris. Sebab tu antara sebab orang malas hantar Scopus ni. Artikel baiklah macam tadi, tapi dia malas nak terjemah. Dia malas nak mengenglishkan artikel dia hantar ke jurnal B. Sedangkan perlu. Jadi introduction masih lagi kita nak bincang apakah dia punya dipanggil apakah latar belakang masalah apa yang berlaku sebenarnya. Jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan bahawa kita timbulkan persoalan kalau dalam undang-undang barat sesuatu yang dipanggil entiti perundangan ini mempunyai kedudukan dalam undang-undang, dia boleh menjadi tabir orang lain yang buat, tapi dia yang kena. Dan yang kena tu bukannya manusia, yang kena tu adalah syarikat. Dipanggil vil, tabir. Kalau dia panggil king, dia panggil raja yang mempunyai dua topeng. Ada dalam satu tulisan sarjana barat, dia menceritakan bagaimana topeng itu memainkan peranan. Yang buatnya tu adalah orang yang memakai topeng, tetapi yang dipersalahkan adalah topeng. Senang nak cerita Peter Parker tu, Peter Parker tu, kalau dia yang buat baik, orang tak kenal dia yang buat baik, tapi orang kenal Spiderman yang buat baik. Sebab topeng dia tu yang veil kepada identiti dia yang sebenar. Jadi siapa-siapa yang pakai topeng tu, dia lah yang salah. Faham? Jadi benda tu tak hidup. Bagaimana kita nak taklifkan benda yang tak hidup? Bagaimana kita nak cakap bank kena bayar zakat? Yang kena bayar zakat pemegang saham. Ini kalau bank kena bayar zakat. Jadi bincang. Jadi itu antara persoalan yang timbul. Maka bila ada timbul, kita kena selesaikan. Cuma artikel saya ni lebih kepada review sajalah. We cover a number of significant objectives. This include identify the concept of legal entity in civil law. Saya akan cari konsep legal entity dalam perundangan sivil dan bincangkan pandangan-pandangan scholars tentang konsep legal entity atau syakhsiyah al-i'tibariyah. Jadi kemudian kita lihat, kita rumuskan saja. Jadi kita akan bincanglah the concept of legal entity in civil law. Kita kalau nak bincang tu maknanya kita kena cari betul buku-buku dia, siapa yang utarakan teori ni. Kita kena baca tulisan-tulisan barat lah. Itu dah satu kemestian. Sebab tu bila nak cakap saya ni balik pada Azhar, takkan saya tak pandai bahasa Inggeris. Tak kena. Even orang Arab buat tesis kat kita punya tempat, kita cakap kat dia, kajian awak ni amat berkait dengan data-data daripada English. Awak mesti kena cari maklumat daripada English, walaupun awak ni berbangsa Arab. Apatah lagi kita yang orang Melayu ni perlu
Jadi itu ada inisiatif masing-masing lah untuk mengkaji. Okey, ini kalau review artikel, dia tak perlu butik, dia tak perlu macam tadi ada pergi lapangan, tak ada. Saya hanya perlu ceritakan dalam Summit Law macam mana, dalam Summit Law macam mana, lepas tu kita cerita bagaimana kita nak combine pandangan. Jadi ini artikel review. Dia tidak banyak pada metodologi. Kalau artikel, original artikel, biasanya half paper dia ataupun kebanyakan artikel dia separuh adalah metodologi. Okay, cerita-cerita tengok. Terus conclusion. Okay. Conclusion banyak lah sebab hari ni kita syarah ni. Jadi dalam artikel saya ni saya kata dalam Islamic law mengiktiraf lah dengan fikih. Antaranya apa yang jelas apabila Nabi kata tidak ada zakat, bukan Nabi kata bagi binatang yang bercampur ya khutatul ayyan, khutah dan zakatul khutah. Kan Nabi kata dia dimiliki oleh dua tuan tapi dibayar zakat itu dibayar sebagaimana dia dimiliki oleh satu tuan. Kita kata satu tuan yang dimasukkan tadi, wahid tu legal entity. Sebab bagaimana dia jadi satu? Sebab dia dua tuan. Tapi bayar zakat untuk sebagai satu tuan. Satu tu bagi mana? Tak. Bagi yang A ke yang B bukan. Dia adalah satu entiti baru yang diwujudkan. Jadi itu dipanggil legal entity. Okey. Jadi saya nak tunjuk bahawa ada satu artikel yang ni WAS ini dipanggil Eternal Standard in Halal Dietary Product among Southeast Asian Halal Governing Bodies. Ini antara lah, saya tak nak cerita banyak lah, tapi ini antara contoh artikel yang telah diterbitkan dalam Web of Science. Dia nak tahu ethanol standard. Dia kata sebab apa dia kaji? Dia kata Malaysia standard etanol dia beza. Apa 0.5, 1.0. Kalau di Brunei lain, di Singapura lain. Kenapa beza? Dia nak kata kalaulah ada kadar etanol sebanyak 0.5, 0.6 ni haram makan sebab dia kullu muskirin haram. Contoh, setiap perkara yang memabukkan itu haram. Tapi ini jangan pula kata Ustaz, bukan etanol sebenarnya yang membuatkan makanan itu haram. Itu kena buat artikel lain lah. Yang ni bila Malaysia telah kata etanol, dia kaji standard. Mengapa beza standard? Bukan dia nak kaji etanol tu adalah punca kepada haram, bukan. Dimensi kajian tu beza. Kalau awak nak kata etanol tu bukan penyebab makanan itu haram atau halal, buat kajian lain lah. Yang ni dia kata kenapa beza. Bila beza dia pergi kajian lapangan. Dia tengok rupanya yang membezakan adalah kaedah. Dia akan cerita kat sini benda yang sama awak akan jumpa. Dia akan cerita introduction sini, dia akan cerita metodologi sini. Dia menggunakan apa? Kajian literature, pemerhatian dan interview. Masih lagi dipanggil dalam kajian kita kualitatif. Kualitatif. Metodologi kajian ada dua, satu kualitatif, satu kuantitatif. Satu kualitatif ni maknanya buka kitab, interview, observation, itu kualitatif. Dia mengkaji dalam in-depth. Ada satu kuantitatif, dia kaji nombor. Okay, saya nak tahu dalam kelas ni siapa yang faham tentang syariah. Maka saya enter soal selidik. Dan saya dapati bahawa 90%. Bagaimana saya tahu 90%? Sebab saya quantify numbers. I have numbers. Kita ada number. Jadi kita quantify, kuantitatif. Kalau kualitatif, saya kena interview seorang-seorang. Kenapa ya awak tak setuju? Kenapa awak tak faham syariah? Awak tak belajar ke? Rupanya dia bukan tak faham, dia buat tak faham. Jadi lain. Beza tak? Kalau dia hanya jawab bagi
kita panggil dia hanya jawab dan kita hitung berasaskan kuantiti. Tetapi kalau kualitatif, saya akan kena pergi setiap soalan ini untuk dapati. Boleh jadi peratus yang saya dapat berbeza. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang yang kalau dalam kuantiti dia tak faham, rupanya dalam kualiti dia faham. Dalam metode kualitatif. Jadi beza metod, beza result. Jangan kata sebab tu dalam artikel ini yang dia panggil al-ijtihad dan al-ijtihad. Dalam artikel dia dapat data dia berasaskan metodologi yang digunakan. Kalau orang dia modify sikit metodologi, mesti dia dapat, boleh jadi dia dapat pendapatan yang berbeza. Orang kuali, macam saya sebut tadi, kalau kuanti dan kualitatif boleh mendapatkan data yang berbeza. Okey, jadi metodologi dia akan cerita sini, dia akan cerita result yang dan dia akan bincang conclusion. Ini contoh-contoh artikel. Jadi dalam slide saya tak cerita ni, saya dah cukup sampai di sini sebenarnya. Dalam slide saya, apa yang menjadi penting dalam buat kajian adalah, pertama, bagaimana kita tahu latar belakang masalah kajian. Kalau ikut slide saya ada 59 slide. Memang sampai besok, sampai subuh. Tapi daripada artikel yang anda lihat, perkara yang penting adalah mesti setiap kajian dia bermula daripada problem. Apa problem yang wujud? Masalah problem ni bukannya saja perkara yang kita nampak berlaku. Contohnya sakit perut sebab kita rasa sakitnya, kita kata dia problem. Tak. Seperti mana kita sebut tadi, kita yang cipta problem. Kita tengok tak sesuai orang perempuan dia pakai baju berwarna-warni. Kita pun tak cipta problems. Maka kita selesaikan problem yang kita cipta. Sebab tu kadang-kadang ada pendidik yang gila kan, dia sebab dia terlalu berfikir. Lepas tu dia problem statement biasanya dia samalah. Persoalan kajian ada objektif. Apa objektif yang anda nak capai daripada artikel? Seperti mana saya tahu tadi, kalau dalam macam legal entity, saya nak tahu ada tak legal entity ini dalam Islam ni apa, diterima atau tidak. Itu kita punya objektif. Yang macam Sun Kompas ni, dia kata Sun Kompas tu tepat atau tidak. Itu dia punya objektif. Etanol ni dia nak tahu apa yang menyebabkan mereka berbeza. Itu objektif. Dia nak selesai objektif tu je. Dan metodologi kajian ada banyaklah. Kita ada dua tadi, kuantitatif dan kualitatif, dan analisis. Setiap metod, setiap data yang kita guna ada kaedah yang kita akan guna. Kalau kita ambil buku, kita panggil dia analisis dokumentasi. Kalau kita temubual, kita ambil dia panggil analisis tematik contohnya. Kalau kita buat focus group discussion, maka kita guna tematik ataupun analisis kandungan. Kalau kita buat observation, semua tu ada. Kalau kita kata saya nak buat purposive sampling, per sample line terarah, saya nak tahu pelajar apa yang mempengaruhi pelajar Universiti Al-Azhar mendapat mumtaz, mendapat mumtaz dalam pengajian. Apa faktor yang mendorong dia dapat mumtaz? Maka sampel yang kita ambil mestilah purposive sampling. Tak boleh persampaian awak. Sebab yang kita nak tahu adalah orang mumtaz. Takkan kita nak ambil yang JD10, takkan kita nak ambil yang JD, betul tak? Jadi dalam purposive kita kena tulis dia mestilah seorang pelajar yang mendapat mumtaz, berada di tahun akhir. Tak boleh lah tahun pertama mumtaz kita dah pergi tanya dia. Mumtaz ni mungkin setiap sem tu ada mumtaz, tak pastilah. Kalau CGPA tu dia ada kan, diadakan. Maka kita mesti tahun-tahun akhir baru tahu dia mumtaz. Tak boleh awal pengajian, awak ni
tak lama lagi Mumtaz ni, saya nak interview awak. Tak boleh. Jadi kita ada list untuk kita. Jadi itu sebenarnya metodologi kaedah ni banyak. Bila awak pergi belajar nanti, balik nanti nak buat dalam bidang kualitatif, maka kena belajar cara kuali. Kalau nak buat kuantitatif, kena pergi kursus untuk buat kajian kuantitatif. Itu dipanggil along the way lah, proses tu. Mungkin saya sekadar itu saja. Dan saya nampak, sebenarnya saya rasa apa yang Jabatan UPI ni awak akan nampak penggunaannya. Walaupun dia tak jelas dalam kertas fatwa dia, tetapi kita boleh elaborate. Kita boleh tengok, oh dia sebenarnya guna macam ni, guna macam ni, guna macam ni. Walaupun tak nampak. Kertas bank ringkas je. Awak pergi, kalau syariah bank punya nak buat produk tu ringkas je. Tapi kita tak boleh nafikan dia tak ada metod tu buat. Dia ada, dia tak tulis je. Berbeza dengan akademik, dia mesti kena tulis metod dia. Tapi dalam dunia research sama. Dan sebab tu orang yang dah ada master, dah ada PhD, better duduk di pendidikan sebab dia dah biasa dengan buat research. Okey, saya serahkan. Saya akhiri perbincangan saya selepas untuk malam ini sebagai pendedahan awal. Ada yang master sini angkat tangan. Semua degree baru kan? Apa? Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Takut tak faham. Semua degree kan? Ada master tak? Ada PhD? Belum lagi kan? InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang berbahagia yang berusaha Encik Khairi Atas Pendidikan Malaysia di Mesir serta adik-adik lah ya. Nak panggilan anda, anak sulung saya umur 17 tahun. Patut panggil adik yang umur awal 20-an ni dah layak panggil anak dah. Tapi nak gelar diri sebagai ayah anda tu rasa malu pula rasa. Tua sangat rasa dia. Ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang menganjurkan majlis pada malam ini. Cuma dia duk lilap sangat. Dia minta masalah tak ada lilap lagi. Tapi masa Dr. Ikhlas tu dia okey sikit. Tapi bila sampai kat saya tu dia mengenyah lebih sikit tak ada. Dan minta Allah selesaikan masalah ni. Ya. Baik. Kita pun dapat manfaat yang cukup besar daripada individu yang sangat berpengalaman, sahabat saya Dr. Ikhlas, tentang perkongsiannya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Dr. Ikhlas ni 1% je. Dia sebenarnya belajar research metodologi ni paling kurang 1 semester, 3 bulan ke 4 bulan. Saya ambil subjek ni 2 kali, masa master dengan PhD. Jadi masa master tu tak berapa faham sangat lah, sebab kita pun buat top course, lepas tu tulis dan kita buat research, disertasi, iaitu lebih kurang dalam 250 muka surat.
Ya. Tapi bila PhD mencabar full research kan. Jadi walaupun bidang kajian saya kualitatif, tetapi dia lain macam sikit. Bila baca tesis Arab ni, bila cerita tentang research metodologi 2-3 muka surat je. Tapi bila tengok kat Malaysia tu, research metodologi satu bab, penuh, kena detail, kena clear. Masa Viva ni yang kena bantai research metodologi lah. Masa saya Viva dulu tu kan, ada lecturer daripada UIA, dia kata ni tak berapa jelas, mana satu kau nak pakai ni tu, kualitatif. Ya. Tapi bila masa Viva, sebab tesis saya dalam bahasa Arab, yang kalau pensyarah daripada Malaysia ni, kalau daripada UK ke, memang dia memang titik beratkan sangat tentang research metodologi, sangat titik beratkan. Arab tak sangat. Salah seorang menakis saya tu Arab daripada Qatar, tapi dia warga negara Iraq, pakar dalam bidang tafsir Al-Quran. Jadi bila dia Viva saya tu, dia paling banyak hentam konten. Dia hentam. Kenapa kau tarjih ni hujah, kenapa tak berapa nampak cantik dan sebagainya. Kita dah berpeluh dah masa tu, fail dah ni kan. Ya. Tapi dulu jugalah, alhamdulillah, minor correction. Cuma saya hari ini cerita nak tentang belajar research metodologi. Apa yang saya sampaikan pada hari ini ataupun yang telah disampaikan oleh Dr. Ikhlas, jangan putus asa dan jangan rasa boring. Tak berapa faham sangat. Ya, betul. Sebab saya kata nak belajar research metodologi ni satu semester paling kurang. Itu pun tak berapa praktikal. Bila kita dah start nulis, duduk depan supervisor, barulah kita nampak dia punya keceriaan dan dia lebih nampak jelas dan menyeronokkan. Ya, terutama sangat-sangat menyeronokkan. Trust me, it's really interesting. Baik. Cuma saya tak bawa dimensi dari segi sudut penyelidikan akademik ya. Dia berbeza sedikit. Memang tak jauh berbeza, tapi ada perbezaan kalau kita kata konsep penyediaan kertas kerja fatwa. Dia berbeza. Baik, sebab kenapa berbeza? Berbeza kalau saya katakan bidang akademik dia ke arah objektif akademik. Manakala fatwa lebih kepada kemasyarakatan dan untuk bidang yang kita terjun dalam bidang membumikan apa kajian itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat kajian-kajian yang peringkat akademik ni kadang-kadang dia terbiar sebagai satu publication yang tidak diaplikasi. Tetapi kalau peringkat fatwa dibumikan, sebab tu kita banyak berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah syariah Usuluddin yang kertas paper mereka itu dijadikan untuk pembentangan fatwa dan difatwakan. Banyak sekali. Tahun lepas saja ada beberapa paper jurnal daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UM pun ada jabatan Dr. Ikhlas pun ada juga bentang satu paper kajian dibentang pada kami untuk difatwakan. Alhamdulillah UKM ada 2 tentang plasma darah, tentang daging klon. Dengar tak? Daging klon, dengar tak? Yang Dr. Iza Arif cerita tu, apa yang dibentangkan itu pihak universiti buat jurnal macam ni lah. WOS Q1, Q2, Q3. Faham tak Q1, Q2, Q3? Tak faham? Dr. Ikhlas tak sempat nak cerita. Ya. Jadi ini yang kita katakan proses untuk membumikan kajian dalam bentuk hujahan. Dia pula, aduh, ke mana ni? Hilang lagi atau dia nak muncul, hilang lagi. Kalau bukan data boleh tak macam mana? Try guna Windows lah. Try. Dia sebab dia kena ada slide. Kalau tak ada slide, dia apa kata orang seperti Majnun tanpa Laila. Itu dia. Penting slide ni dalam pembentangan hari ni. Kalau macam Dr. Ikhlas itu okey. Tapi ini kronik sangat tadi. Okey, kita teruskan. Baik, proses pemfatwaan ini, macam mana proses pemfatwaan? Dia akan keluarkan hukum fatwa. Fatwa apa? Ifta. Ifta kita keluarkan hukum. Cuma definisi mulzim atau ghair mulzim tu dah cerita lah. Kalau kita kata mulzim, kalau zaman dulu fatwa dia ghair mulzim. Tapi kalau kita kata fatwa zaman sekarang ni mulzim, maksudnya dia boleh diikat sebagai undang-undang. Ya. Baik,
baik, sebelum nak keluarkan fatwa, dia kena melalui kajian, ya, kaedah empirical ataupun theoretical. Ni Dr. Ikhlas sebut istilah lain, ni saya sebut istilah lain, macam-macam istilah. Itulah yang kita akan lalui nanti, ya. Kalau empirical tu macam contoh, kalau kita kata pemerhatian, Dr. Ikhlas sebut dalam kualitatif, ya. Theoretical, teori semata-mata kita ambil dalam kitab usul fiqh, kita ambil betul-betul teori usul fiqh, kita lampirkan dalam kajian kita, itu, ya. Maka melalui hasil kajian kualitatif dan kuantitatif juga, maka dia membantu untuk melahirkan satu keputusan fatwa yang jitu, yang boleh membantu ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak ataupun ahli jawatan kuasa fatwa untuk memutus satu fatwa. Yang mana kalau kita tahu fatwa itu dikeluarkan bukan Datuk Mufti saja. Zaman dulu fatwa dikeluarkan macam mana? Okey, Mufti duduk, Qadhi duduk, orang tanya. Okey dah. Zaman sekarang tidak. Zaman sekarang fatwa bukan jawapan ataupun gemblengan idea yang dikeluarkan daripada Mufti berseorangan, tetapi dibantu oleh 17 ahli-ahli yang terdiri daripada pakar-pakar belakang, pakar usuluddin, pakar syariah, pada ramai sekali, ya. Kami dalam AJK Fatwa tu ada 2 orang, guru pondok pun kita lantik juga sebagai ahli untuk membantu saya bersama untuk memutuskan fatwa, ya. Baik, jadi kita lihat proses pemfatwaan. Okey, saya ringkas proses pemfatwaan ini. Ni kita nampak proses pemfatwaan, hilang lagi ni, ya. Boleh, okey. Kena Windows sebenarnya. Apple device compatible. Atau saya ada thumb drive. Pindahkan pada connect dekat ni, kabel ni. Pakai kabel ni. Boleh ke depan ke? Tak pakai kabel tu. Dalam ni compatible dengan Mac device. Dia compatible dengan saya punya tu pun ada adapter untuk Apple ni. Itu tenang. Saya rasa sedih hari ini sebab nampaknya rumah faham dia boikot Apple lah. Jangan nak tirikan. Gurau saja hilang. Mana hilang? Saudara ini. Juga. Tak dengar, tak nampak. Okey, keluar dah. Okey, kita kata ni ya, secara ringkas tadi kita ulang sedikit lah. Saya terangkan tentang proses pemfatwaan, siyaratul fatwa. Ada prosesnya yang memang telah ditetapkan, yang mana kalau kita kata proses pemfatwaan di Malaysia ini dia lebih kurang macam dekat Mesir ni. Ya, Mesir ni antara salah satu kiblat proses sirah fatwa ini.
Seperti mana alhamdulillah pada tahun ini Pejabat Mufti dah kali kedua bekerjasama dengan Darul Ifta Mesir untuk pengkaderan kursus, termasuklah pegawai kami dan begitu juga daripada jabatan agensi lain di bawah jabatan-jabatan agama ataupun fatwa. Baik. Okey, proses fatwa ini dia sebenarnya kaedah kajian lah. Dia takkan hasil kaedah fatwa itu ataupun keputusan fatwa kecuali mesti melalui pengkajian. Cuma dia sedikit berbeza. Ya. Jadi kalau tanya paper-paper seperti mana yang ditunjukkan oleh Dr. Ikhlas tadi itu, adakah tak boleh buat kata fatwa? Ya, ada, banyak. Ada beberapa. Cuma dia kena tukar format saja. Dia teknikal saja. Tapi pada hakikatnya research problem, objektif, metodologi lebih kurang, tak ada beza. Cuma format saja berbeza, perlu ditukar dan diadaptasi dalam bentuk sirah fatwa yang lebih di-recognize lah. Baik. Okey, kalau kita lihat tentang proses fatwa ya. Ini proses fatwa ni saya tak berani kata sistem yang tingkatan yang 4 ini dipelopori oleh Darul Ifta Mesir. Saya tak berani kata, tapi yang mengestablishkan kaedah ini adalah Darul Ifta Mesir yang mempopularkan. Ya. Jadi kalau kita kata siaratul fatwa ini, proses penfatwaan ini, dia ada 4 peringkat yang kita kena faham. Baik. Pertama, peringkat gambaran masalah ataupun marhalatut taswir. Saya akan terangkan. Kedua, peringkat marhalatut takyif. Ya. Dalam bahasa Melayu disebut peringkat pengkategorian. Macam mana kita nak apply benda semua saya akan tunjukkan insya-Allah. Dan ketiga, peringkat penjelasan hukum. Dan terakhir, peringkat penentuan fatwa, iaitu marhalatul ifta. Baik. Kalau kita nak sebut tentang taswir ini, macam mana kajian. Jadi kalau kita kata kajian fatwa kena melalui ini, mesti lalu proses ni. Ada sedikit berbeza lah. Ya. Tapi dalam proses fatwa adalah kajian masalah, penyataan masalah, objektif ada, research metodologi pun ada, walaupun tidak sedetail seperti jurnal-jurnal, sama ada yang berwasit MySite ataupun Scopus ataupun WOS. Tapi 4 ni mesti ada. It must be. It must be. Tak boleh 3 saja, tak boleh ini 4. Ini kata rukun iman. Siapa kurang ni kafir. Itu dia. Ya, kurang daripada salah satu ni memang kena takfir je lah. Jadi tak jadi fatwa terus. Dia jadi benda-benda yang tidak sah. Baik, kalau kita lihat marhalah taswir ini, peringkat kita nak dapatkan gambaran apa kenyataan masalah kat situ. Kami dapat satu surat lawyer 2 bulan lepas tentang satu kes mahkamah. Wanita dia diarahkan ke atas bekas suaminya bayar nafkah selama 18 bulan yang kos 54,000. Jadi dia agak membebankan bekas suami hanya kerana si isteri mendakwa bahawa dia menghadapi masalah haid yang tidak teratur selama 18 bulan. Tanpa surat doktor, tanpa apa. Jadi lawyer ni tak puas hati, dia jumpa saya bersama Datuk Mufti. Macam mana nak selesaikan? Macam mana kalau orang perempuan yang mendakwa haid yang tidak teratur selama 3 tahun? Dalam mazhab Syafi'i berapa kali habis endah tu, berapa kali suci? 3 kali suci. Katakanlah 3 kali suci itu 3 tahun, macam mana? Adakah si suami wajib kena bayar edah dalam harga yang puluh atau ratusan ribu? Maka Datuk pun jumpa saya, kata saya kita kena buat research, kita buat kajian, dan kita kena keluar kepada fatwa. Kita akan meeting pada bulan 9 atau bulan 10. Jadi keputusan fatwa itu akan menjadi satu landasan hakim-hakim mahkamah syariah untuk menentukan hukum tu. Jadi kajian tu, saya pun walaupun datang sini tetap juga kita semak, kita kerja paper macam mana untuk memperkemaskan lagi. Dan antaranya saya kata hilang dah. Itu dia, si baik. Ya. Jadi kita kata kena kajian doktor kita ada juga. So kita gabungkan theoretical dan empirical juga. Kita buat kajian bahawa kita rujukan dan kita kena buat interview dan kita kena buat kajian dan dapat kenyataan daripada 2 orang pakar ONG, pakar sakit wan, untuk kita tentukan. Jadi insya-Allah kita akan mimpi pada bulan 9 ini tentang putusan fatwa. Insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permasalahan dia apa? Ya 12 bulan, 18 bulan haid tak teratur. Nak tunggu 3 kali suci, 18 bulan suami kena keluarkan 54,000 untuk bayar nafkah.
gaji dah tak seberapa, ya, berhutang lagi dan sebagainya. Jadi macam mana nak selesaikan masalah? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak ada had tertentu. Kalau ikut mazhab Maliki 12 bulan saja, dan itu adalah pandangan qaul qadim Imam Syafi'i berdasarkan fatwa Sayyidina Umar. Nak pakai pandangan tu pun ataupun nak pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Kalau 3 tahun lah, selagi mana memang betul tak haid tak teratur, tak sampai 3 kali suci. So kalau tidak, macam mana penyelesaiannya? Macam manakah solusi daripada prosedur perubatan? Adakah kenyataan 18 bulan, 2 tahun, 3 tahun mesti ada kepakaran doktor yang menyatakan, mengabsahkan tentang haid tidak teratur itu? Itu semua kita akan kaji dan kita akan buat dapatan kajian dan kita akan bentangkan, dan ahli jawatan kuasa fatwa akan memutuskan keputusan nak pakai pandangan yang macam mana. Kalau pakai pandangan muktamad, apakah syarat-syarat yang mesti ketat? Tak boleh you kata dengar sekadar dia punya kenyataan ataupun pengakuan yang tidak apa. Maksudnya apa? Apa dia cakap? You must be responsibility for what you said, for what you wrote. Mesti bertanggungjawab. Ya, bertanggungjawab macam mana? Dengan ada kenyataan doktor, pakar dan sebagainya. Kalau betul ada, layaklah dapat 3 tahun nafkah sekalipun. Kalau betul doktor kata dia ada masalah haid, okey, baik. Itu bukan keputusan saya, itu nanti meeting akan dibawakan nanti. Itu permasalahannya. Kemudian kita beralih pada takyif. Takyif ni kita nak kategorikan macam mana? Haid masalah tak teratur. Apakah takyif fiqh? Bab talak, ya, bab faharah, bab haid wanita, fiqh dima ataupun fiqh darah. Macam mana nak kira kategorikan dia? Mubtada'ah, mu'tadah, mutahayyirah, mumayyizah, macam-macam lagi lah kategori yang kita belajar tu untuk kita simpul satu hukum. So takyif, nanti saya akan tunjukkan satu kertas kerja yang untuk kita bincangkan proses yang paling simpel untuk kita faham 4 perangkat ini. Dan keempat, hukum kita ambil daripada kajian kitab-kitab turas ataupun kajian daripada fatwa-fatwa dunia yang muncul pada kali ini. Kita lihat dari segi sudut pendalilan dan penghujahan dia, dan kita teliti sama ada kita nak guna ataupun kita nilai balik ataupun kita menolak, ya. Jadi hukum itu kita ambil daripada hasil marhalatut takyif yang kita identify daripada bab-bab dalam kitab-kitab fiqh. Jadi dalam bab marhalatut takyif ni penting penguasaan turas, penguasaan kitab-kitab ataupun ibarah-ibarah kitab. Jadi hukumnya apa? Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab kerja saya, pendalilan dan penghujahan. Pendalilan ni bukan Al-Quran hadis, pendalilan ni hujung, luas. Ya, penghujahan pendalilan ni adalah luas. Masa saya dekat madrasah di pesantren, masa belajar kitab Fathul Qarib, kita bincangkan, Ustaz, ada Ustaz Indonesia. Kita kata hukumnya boleh, harus, tak ada masalah. Ya, dalilnya mana? Ustaz Amjal Musa namanya, Tok Guru pesantren, dia ajar kami. Dia kata dalil tu bukan diminta dalil Al-Quran hadis, tidak. Diminta dalil tu kitab mana kamu ambil, ibarah mana kamu ambil. Ya, jangan jadi macam geng-geng Maqasidi. Minta maaf cakap lah, maqasid dia. Kenapa harus? Sebab bertepatan dengan maqasid syariah. Kitab mana tak tahu. Kalau otak sikit-sikit maqasid, sikit-sikit maqasid. Ya, maqasid tu ada, tapi bukanlah satu kaedah yang terbesar yang dipegang. Ibarah kitab, you kena kuasa, you kena master, you kena buka, faham ibarah kitab. Apatah lagi wacana sekarang ni lebih mudah, ada maktabah syamilah, ada kitab PDF. Jadi peluang tu. Zaman saya 97, 2002 nak buka kitab, memang kena pergi maktabah, buka kitab satu persatu. Maktabah syamilah, jangan kata maktabah syamilah, batang hidung maktabah syamilah pun tak ada. Ya. Internet tak ada lah, semua dulu pakai surat. Surat tu dapat surat. Bila kawan dapat surat daripada tunang, oh kita pun gembira. Kita tak ada tunang pun gembira juga. Oi, member dapat tunang surat, kita gembira. Oi, dia baca apa dia kata kan? Dia buka, cium. Wah, wangi surat. Punya suka tu dapat surat tu. Bukan kita yang dapat pun, ngada lagi. Ya. Jadi takyif ni penting. Kita nak identify, kita nak cari kitab. Kita tidak terus memutuskan hukum. Oh, tak boleh 18 bulan ni, zalim ni. Tak boleh. Buka kitab fiqh. Ya. Kitab Umdatul Fiqh kata apa. Ya. Kalau mazhab lain kata apa dan sebagainya, kita kena buat betul-betul. Ya. Hukum keluar daripada kitab turas. Apa setakat ni hukum daripada kitab turas yang disebutkan. Contohnya mazhab Syafi'i,
wa in mahma talat muddatuhu, macam mana panjang sekalipun tunggulah. Walaupun 3 tahun, baru 3 kali suci, 3 tahun. Maliki, okey hukum. Okey, kita dah list down hukum-hukum 4 mazhab macam mana. Ya. Baik, selepas list down 4 hukum dan sebagainya daripada khazanah kita terus, barulah marhalah terakhir kita selesaikan dengan fatwa. Jadi ahli jawatan kuasa akan jelaskan fatwa mana yang kita nak ambil, kita nak keluarkan macam mana, apakah perlu kita lalui, dan apakah pengujahan dan justifikasi kita nak pilih pandangan Maliki contohnya dalam hal ini. Ya. Baik, kalau kita kata ini lain ni, saya kena buka ni yang lama ni. Okey, ni betul. Okey, ini kita kata format penyediaan kertas kerja fatwa. Ya, saya bagikan kolom ikut warna lah. Latar belakang, kenapa latar belakang kisah wanita 18 tahun, ya, masalah isu utama, asas pertimbangan, metodologi pengujahan dan pendalilan pandangan hukum. Ya, kalau yang merah tu kita ambil tu boleh kita kategorikan sebagai taswir. Yang biru tu lebih kepada takhif, macam mana kita nak keluarkan hukum daripada kitab Turas ataupun kita ambil daripada sumber-sumber yang lain. Manakala yang hijau itu analisis hujah, lebih kepada hukum. Kita analisis ibarah-ibarah kitab tu macam mana, apakah pandangan ulama dalam mengenai hukum yang sedia ada dalam kitab Turas. Manakala yang terakhir syur ataupun cadangan fatwa, kita syurkan kepada ahli jawatan kuasa untuk ambil syur kita ini berdasarkan kajian yang kita lakukan. Ini proses. Yang terakhir rujukan dalam lampiran. Kalau tengok tu, kalau kita bandingkan dengan apa yang dibentangkan oleh Dr. Ikhlas tu, lebih kurang lah. Cuma susunan yang berbeza dan formatnya tidak sama. Dan saya nak tunjuk salah satu contoh. Okey. Ni fatwa yang kami keluarkan, yang kami dia punya mouse dia lari lah. Ni macam kalau kita tengok lain kan, tak sama sangat lah, tak berbeza. Dia berbeza sebenarnya dengan apa, okey, ni sulit tak boleh ambil setiap gambar sulit, nanti saya yang kena. Ni hak milik kerajaan, maka sulit, tak boleh kalau nak ambil boleh ambil lah, tapi nak video tu boleh, tapi pastikan jangan disebar dan jangan dikongsi. Dia tidak boleh di-share kecuali dengan keizinan ketua jabatan, itu saya bersama. Selain daripada kita kena faham proses keluaran fatwa dan kajian fatwa itu, boleh lagi pula. Boleh tak? Okey. Boleh. Okey, kita dah settle. Baik, saya nak ringkas. Okey, dalam konsep keluaran fatwa ni, kita semesti kita pakai pandangan yang muktamad saja.
Kita gunakan kaedah penggunaan pandangan yang lemah dalam kita. Dalam kebanyakan negeri-negeri di Malaysia ini, enactment meletakkan bahawa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan keutamaan diberikan kepada fiqh mazhab Syafi'i. Namun tidak menghalang untuk kita keluar daripada mazhab yang lain, ataupun kita keluar daripada pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Tapi kita tak boleh sewenang-wenang keluar terus, lari terus daripada mazhab Syafi'i. Ya. Kalau kajian jurnal lain, kajian jurnal tu dia lebih luas. Dia tidak terikat dengan satu mazhab. Dia melihat kepada malakah dan maharah penggaji itu sendiri. Ada kala dia nak tarjihkan Maliki, Hanafi itu penggaji itu sendirilah, terutama profesor dan sebagainya ada kekuatan untuk berijtihad mentarjihkan. Tapi dalam kertas fatwa dia bukan macam jurnal, boleh ada unsur-unsur tarjih berdasarkan dalil yang kuat. Tetapi mengikut fatwa dekat Malaysia ni, keutamaan perlu diberikan kepada mazhab Syafi'i. Namun boleh kita ambil mazhab yang lain, kita tidak taksub, kita tidak ketat, kita boleh ambil pandangan lain jika ada keperluan. Maksudnya jawatan kuasa fatwa boleh memutuskan hukum atau fatwa dengan qaul tidak muktamad, iaitu tidak rajih di sisi ulama mazhab Syafi'i, sekiranya ada keperluan dengan mengambil kira prinsip-prinsip berikut, iaitu perlu mengetahui asas dalilnya. Sebagai contoh, fatwa kita keluarkan hukum menjual kulit binatang korban. Biasa kulit binatang korban kita buat apa? Buang kan, tak ada orang nak pakai lagi dah, buang tak nak. Tapi ada kilang memang disambut nak beli. Kalau ikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i memang tak boleh, haram, tak boleh dijual sama sekali. Tapi kita pakai pandangan daripada mazhab Maliki, boleh dijual atas amalan Ibnu Umar. Ibnu Umar dijual kulit, kemudian hasil tu tak boleh pakai secara peribadi, tapi wajib disedekah kepada fakir miskin. Maksudnya daripada dibuang macam tu, lebih baik kita ambil qaul dhaif atau pandangan yang bukan muktamad, ataupun pandangan yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Kita ambil fatwa Ibnu Umar yang dia menjual kulit binatang korban daripada dibuang, dan duit itu tak boleh nak bagi anak makan ke, ya, nak beli tokmiah bil-bit ke, tak boleh. Dia kena sedekahkan kepada fakir miskin. Itu contohnya, sebab ada keperluan dan ada manfaat daripada dibuang begitu saja. Sebab zaman sekarang mana ada lagi buat kompang, ya, ada lagi tak apa Ustaz Syawal dia buat kasut sendiri pakai kulit lembu, ada tak? Tak ada. Betul tak? Tak ada. Ada tak siapa pakai cawat suara dalam pakai kulit lembu? Ada tak? Ada. Buang semua kan. Tapi ada kilang nak beli. Ya. Tapi kita juga mengambil pendekatan bahawa lebih baik bagi terus daripada jual. Khuruj minal khilaf. Ya, tapi kita kata kami nak beli juga. Sebab apa? Lebih baik kalau disedekah kepada fakir miskin. Tak apa, boleh pakai pandangan tu. Kedua, tidak menjalahi pendapat yang diijma'kan. Tak boleh lah. Ya, sudah tentu ijma', tak boleh bertentangan dengan ijma', apatah lagi bertentangan dengan nas-nas qat'i. Ni tu lain cerita, ya, ada perbahasan. Baik, ketiga, pandangan tersebut boleh mengelakkan kesukaran dan mendatangkan kebaikan dan maslahat. Macam contoh kan, sentuh Kaabah, tawaf, jalan labbaik Allah, tawaf. Balik, engkau tak sah, anak haram, anak tak guna ni, habis 3 orang anak tak sah nikah, begitu. Sebab apa? Konon bapaknya nikahkan anak masih lagi dalam keadaan ihram, ya. Jadi kalau kita pakai fatwa muktamad memang menyusahkan lah, susah lah, kan. Jadi nak kena nikah balik lah, macam-macam proses, nak kena daftar. Jadi kita pakai pandangan kedua mazhab Syafi'i, sah. Ya, sebab apa? Mendatangkan masalah. Kalau kita pakai pandangan muktamad, dia akan memberi beban kepada masyarakat. Dan seterusnya menisbahkan pendapat tersebut pada sumber yang muktabar. Memang betul-betul memang sumber yang muktabar, bukan sumber sekunder. Contohnya lah kan, kita nak ambil pandangan lemah dalam mazhab Imam Malik, kita ambil rujukan daripada mazhab Hanbali. Cari dalam kitab Malikiyah tak ada langsung, tapi dalam kitab Ibnu Muflih dia sebut. Itu tak boleh. Sebab apa? Mungkin dia salah dengar, boleh. Mungkin dia ada, ya, kita zaman dulu kita tak, kita sekarang ni pun tersalah pun ya juga. Apatah lagi, dan memang kena rujukan yang muktabar, rujukan yang tepat, dan rujukan yang benar-benar ada authenticity dalam menentukannya. Ya. Baik, ni kita nak tulis tentang etika penulisan kerja. Etika penulisan saya nak cerita panjang.
plagiarism ni semua. Ini pun saya buat, saya dedahkan kepada penyelidik PPZ Mawib, ya. Saya lihat dalam agensi kerajaan pun mereka plagiarism ni kuat juga, sangat kuat. Ustaz-ustaz yang tulis kat Facebook, ogah dapat like yang banyak pun, plagiarism pun boleh tahan juga. Plagiarism apa? Ambil orang lain punya. Orang lain punya dia ambil copy paste macam dia buat. Macam artikel tu bapak dia punya. Kan mama cakap lah. Sebab kita pernah kena. Ada orang buat saya soal jawab tentang solat jamak qasar, dia bukukan, dia pakai nama dia. Pernah kena kat saya, demi Allah, sedih saya. Ya. Jadi mana-mana, bukan jurnal saja, bukan kertas kerja fatwa saja, tapi Facebook sekalipun, Twitter sekalipun, jangan, ini haram, berdosa, plagiarism ni. Ini etika kita kena jaga betul-betul. Ini kena jaga betul-betul dan kita kena hati-hati. Ya, baik. Ya, baik. Ini kita nak cerita tentang nukilan. Kalau saya nak dedahkan sikitlah cara bagaimana penulisan nukilan fakta, ya. Kalau kita lihat contoh, kalau kita nak ambil nukilan fakta, contoh kita ambil ibarah kitab, ada dua cara. Kami di Pihak Mufti ada dua cara. Contoh, kalau kita nak berhujah dengan ibarah kitab, kita gunakan cara pertama, iaitu contoh terjemahan harfi. Macam contoh ini, kalau kita tengok cara macam ni, jelaslah, ya, kalam daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tentang hukum sihir. Ini cara macam ni. Kalau kita lihat dalam Irsyad Fatwa Bayan Linnas, ini cara pun ada juga dalam penulisan kertas kerja hukum. Kertas kerja fatwa pun kita guna cara ni juga. Cuma cara ni kena terjemahan dengan tepat lah. Terjemahan tepat dan bahasa pun kena tepat. Yang masalah kalau zaman saya dulu tu, kalau kelebihan ni, kalau zaman saya dulu belajar dengan pelajar Azhar dengan pelajar Malaysia, pelajar Malaysia bagus, penulisan bahasa Melayu dia bagus. Tapi yang balik Mesir, balik Jordan, dia punya tulisan bahasa Melayu memang ke laut. Bukan ke laut, ke planet Marikh macam mana lah. Dia punya bahasa tunggang langgang. Nahu sorab terror, tapi nahu sorab bahasa Melayu tunggang langgang. Ejaan tak apa-apa punya ejaan. Ya. Jadi kami di Pihak Mufti memang sangat strict tentang grammar bahasa Melayu, dan begitu juga ejaan. Kena ikut DBP kebanyakannya. Ya. Jadi fakta kena tepat dan terjemahan kena tepat. Ini caranya kalau kita lihat penulisan nukilan fakta, macam mana kita nak pastikan fakta itu sampai kepada pembaca, terutama ahli jawatan kuasa fatwa. Ataupun kita gunakan cara parafrasa ataupun penyata. Ini boleh juga. Kalau macam ni kita kata haram mengamalkan sihir menurut ijma' para ulama. Orang yang meyakini keharusannya adalah kufur. Itu memang kita terjemahkan kalam, tapi kita bawa ayat penyata ataupun parafrasa. Maksudnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjelaskan bahawa seseorang boleh jatuh kufur atau murtad jika meyakini bahawa sihir harus diamalkan berdasarkan ijma' ulama. Ini standard cara penulisan tesis ataupun jurnal dekat Malaysia. Sebab tu dekat Malaysia tesis tak boleh tebal-tebal. Tesis saya 500 lebih diarahkan untuk dikurangkan lagi. Ya. Sebab apa? Mentaliti pelajar-pelajar sini, dia tengok Malaysia tesis nipis. Arab tengok 600-700. Ya. Sini saya bongkar kan tuan-tuan. Tanah Arab dia pakai cara macam ni. Copy paste tak ada masalah. Copy paste tak ada masalah. Masuklah. Qala Qurtubi, bla 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 bla. Satu buku surat. Malaysia tak boleh. Ya, berapa masih 5% ni? Tak boleh kelas. 20 kan? Saya dia boleh copy paste, tapi biasa kita copy paste Al-Quran dan hadis je lah. Tapi kalau kenyataan ni memang tak dibenarkan banyak-banyak dalam tesis bahasa di Malaysia. Kita buat ayat sendiri macam ni. Kita kena guna ayat sendiri. Itu cara Malaysia. Sebab tu tak boleh copy paste banyak-banyak sangat. Paling bab Al-Quran, hadis, syair boleh lah, tak ada masalah. Ya. Jadi sebab tu antaranya. Dan kalau Arab tu literature review ya. Dia punya tu kalau cerita tentang ilmu usul fiqh, dia punya cerita nasy'atu ilmu usul fiqh daripada zaman Imam Syafi'i sampai kurun ke-14, dia cerita itu saja dah 300-400 muka surat. Malaysia tak boleh. Malaysia literary review ringkas padat,
Macam saya cerita pasal Adwa'ul Bayan, cerita pasal almarhum Al-Allamah Asy-Shinqiti, tafsir dia. Saya cerita dia punya biografi 30 muka surat. Azin dia kata buang 10 muka surat cukup. Kita bukan nak cerita pasal dia, nak cerita pasal pemikiran dia, kan? Kalau Arab, dia punya biografi dah 100 muka surat dah. Tu yang 500-700 tu. Minta maaf cakap bukan nak merendah-rendah kan tesis dekat negara Arab, tidak, ya, tapi ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi kalau baca tesis Arab memang kenyang lah. Semua maklumat dimasukkan, semua maklumat dimasuk, memang kenyang lah ilmu. Memang kita kata kalau jurnal yang di peringkat Arab tu pun sekali satu jurnal 30-40 muka surat. Ya, kat Malaysia 15, ya. Paling lama 20 lah paling banyak 15 lah, paling banyak pun dia tak nak paling banyak. Padat. Ya, kita kena faham. Bukan tebal tak semestinya terlalu hebat, nipis tak semestinya tak hebat. Ya, kalau macam bidang isteri saya architecture tak sampai 300, 200 lebih. This is PhD. Yang sains lagi dah nipis PhD dia. Ya. Baik. Ini kita gunakan cara macam tu. Dan kalau kami diberikan pejabat mufti wilayah, kalau gunakan ayat penyata, bawah dekat nota kaki kena sediakan ibarat kitab. Senang saya nak semak. Senang ahli jawatan kuasa untuk semak. Betul ke kenyataan dia macam ni? Saya pernah jumpa satu jurnal, dia tulis tentang pandemik COVID-19. Dia cerita tentang solat jamaah dalam keadaan tidak bermusafir. Dia tulis, dia kata Imam Nawawi dan Imam Munziri mengharuskan jamak solat, jamak tamam, walaupun dalam keadaan bukan hujan, bukan dalam keadaan musafir, dan bukan dalam keadaan sakit. Kata betul, aku tak pernah dengar, jumpa lagi kalimah. Dia kata Imam Nawawi dan Al-Munziri, Ibnu Munzir mengharuskan. Masih Imam Syafi'i, kan? Buka-buka balik rupa-rupa yang Imam Nawawi hanya menukilkan pandangan Imam Ibnu Munzir, bukan pandangan dia. Tu bahaya ni. Yang ni bahaya sikit. Sebab tu kalau baca artikel dekat Malaysia saya akan buat rujukan lintang. Baca balik, tu rasa macam tak buka balik. Banyak yang salah. Kalau ni memang secure lah, memang kita kata nampak, memang nampak okey betul. Kita bandingkan terjemahan dengan ibarah kitab jelas. Sebab tu kalau kita kerja fatwa, saya kata semua researcher kalau nak buat, kalau dalam bentuk penyata, wajib di nota kaki sediakan ibarat kitab. Senang saya nak semak betul ataupun tidak, ataupun pendek saya senang nak rujuk kat Maktabah Syabilah untuk buat kat sini hitam, ya. Baik. Jadi antara kita nak kata sebutlah, ya. Kalau yang kita kata boleh yang terakhir lah, etika pemilihan pandangan muktamad. Macam mana kita nak masukkan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i? Kita kata keutamaan diberikan kepada mazhab Syafi'i, ya, maka kita perlu tahu cara-cara macam mana nak masukkan pandangan muktamad kalau kita nak bahaskan dari segi sudut mazhab Syafi'i. Ya, pertama, elakkan kita nukil pandangan mazhab Syafi'i kitab-kitab sebelum Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Sebab kitab-kitab seperti Al-Marwardi, Al-Juwaini, Al-Ghazali, itu kitab-kitab pandangan yang belum ditanqih dan belum ditahdzib dan belum ditarjihkan. Ya, biasa kalau kita nak tengok dalam mazhab Syafi'i, buka kitab Rafi'i, Nawawi dan sebagainya. Ya. Baik, dan perlu juga mengutamakan kitab-kitab Imam Nawawi dalam dan ulama-ulama muktabar. Kalau ada khilaf antara Imam Nawawi dengan Rafi'i, kita pandangan Imam Rafi'i diambil sebagai pandangan yang muktamad. Ya. Baik. Sebagai contoh, ya, saya kata ada kertas kerja dia ambil daripada kitab Al-Um. Kitab Al-Um ni bahaya, ya. Saya tak galakkan ambil kitab Al-Um sebab dalam kitab Al-Um tu ada masih lagi pandangan yang tidak muktamad. Sebagai contoh depan mata saya ni, ya. Kalau gigi saya jatuh, ambil balik tak boleh. Yang jatuh tu najis. Kalau kita tampal balik ni, itu pandangan ataupun qaul yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab, itu pandangan lemah, pandangan yang tidak muktamad. Kalau muktamad dalam kitab Al-Majmu', ya, gigi itu suci lah. Dia 4 juzuk daripada manusia. Al-mu'minu la yanjus. Lelaki orang mukmin tidak dikira najis, bukan bangkai. Kalau ikut Imam Syafi'i, kalau tulang kita patah, kita ambil tulang kita balik tak boleh. Tulang pun dah jadi najis. Kena ambil tulang daripada binatang yang halal dimakan tetapi disembelih.
Macam contoh gigi saya patah, ganti balik, ambil jatuh tanah tu tampal balik, tak boleh. Gigi tu jadi najis. Imam Syafi'i kata cari gigi binatang yang disembelih yang halal dimakan. Ya, macam mana nak jumpa? Cari dekat mana-mana lepas proses penyembelihan. Gigi lembu, ni cantik ni, tak tampal balik. Pandangan tu tak kuat, pandangan tu lemah. Ya. Kenapa Imam Syafi'i kata macam tu? Itu proses panjang, tuan-tuan. Kena baca bagaimana proses pemukhtamadan dalam mazhab Syafi'i. Nanti kalau kita sebut dalam kitab Al-Majmu' lain. Al-Madhab bukan, Al-Madhab giginya tu bukan najis. Ya. Baik. Dan ada juga dalam mazhab Syafi'i, sebagai contoh yang teratas tadi saya tunjukkan. Imam Syafi'i kata kalau dia nak berwuduk, dia dapat air cukup-cukup untuk basuh sebahagian anggota wuduk, yang lain tak cukup. Dan Imam Syafi'i kata kalau tak cukup untuk keempat-empat anggota wuduk, tak payah wuduk langsung, terus tayamum. Tapi dalam kitab Al-Umm juga ditambah oleh Ar-Rabi', anak murid Imam Syafi'i, dia kata walahu qaulun akhar annahu yaghsilu bima ma'ahu minal ma'i ba'dha a'dha'il wudu'i wa yatayammamu ba'da dhalik. Mana satu yang muktamad? Ya, jadi sebab tu kata dia fatwa, kalau buka kitab Al-Umm ni, saya kata hang dapat dari mana ni? Betul ke? Kenapa tak buka kitab Tuhfah, Nihayah, Mughni Muhtaj? Kenapa tak buka kitab Imam Nawawi, Rawdah dan sebagainya? Kenapa nak buka kitab Al-Majmu'? Oh, tak boleh ke Ustaz? Bahaya. Yang kata walahu qaulun akhar ni saya jumpa dalam kitab lebih kuat 100 lebih. So you nak tarjih mana tu? Yang bawah ni lagi ni. Ya. Ada 3 qaul Imam Syafi'i tentang harta orang yang murtad. Orang murtad harta dia macam mana? Adakah dia boleh tasarruf seperti biasa, ataupun hartanya diambil oleh pemerintah, ditahan, ataupun diwakafkan, ataupun diletak ke Baitul Mal? Kalau dia mengaku, ada orang mengaku hutang kepada orang yang murtad, macam mana? Boleh tak dia ambil hutang tu, duit hartanya untuk bayar kepada orang yang beri hutang kepada dia? Dalam ni ada 3 qaul Imam Syafi'i. So nak tarjih mana tu? Kena cari kitab-kitab mutaakhirin. Sebab tu dalam kitab kerja fatwa, saya tak terima kitab-kitab mutaqaddimin, ashabul wujuh yang sebelum ni. Mesti dibawa kitab-kitab mutaakhirin untuk kita membantu proses takif, ya, sebelum kita nak pergi lebih ke orang. Baik, saya pun tak nak cerita panjang, ya. Ada banyak-banyak lagi kita nak cerita lah sebenarnya. Cuma itulah yang boleh saya rungkaikan, ataupun ada sedikit permasalahan yang penting. Contoh, kalau saya nak tekankan di sini, dalam penulisan kitab kerja fatwa, kita kena faham istilah-istilah madhab. Ya, kita kena tahu al-asah, as-sahih, muqabil asah. Kita kena tahu benda itu semua. Sebab apa? Kalau tak faham istilah-istilah pentarjihan ataupun istilah-istilah mazhab Syafi'i ini, kita takkan faham turas itu sendiri. Jazman, qata'an maksudnya apa? Ada pendidik kami, dia kata fa hukmu at-tahrim qata'an, kata Imam Nawawi. Pendidik kami tulis apa? Hukumnya adalah haram secara qat'i. Salah. Qata'an di sini apa? Sepakat semua ulama mazhab Syafi'i. Sebab tu kena faham, kena main istilah fuqaha, kita kena faham benda tu semua. Ya. Jadi ada yang dia ambil pandangan mazhab Maliki, dia kata istahsana al-khali istihsan. Istihsan dalam mazhab Maliki bukan masuk istihsan kaedah usul fiqh, tak ada. Istihsan tu alamatut tarjih, isyaratul tarjih, ataupun maksud sahaha, maksud tu. Dia terjemah istihsan, tak boleh. Ya, jadi sebab tu kalau kata saya tunjuk dalam poin ke-9 tu bawah sekali tu. Kalau kita nak buat kita kerja fatwa, kita kena hidup dengan istilah-istilah mazhab. Syafi'i ada mazhab istilahnya, Maliki, Hanbali. Cara terbaik as a beginner, ya, kalau anda semua nak master ataupun nak menguasai istilah-istilah mazhab, terutama mazhab Syafi'i, boleh buka lah banyak yang mustalahat asy-Syafi'iyah, mustalahat al-fuqaha asy-Syafi'iyah, boleh buka. Saya ringkas. Dan ada lagi lebih tebal. Ya. Dah amaran dah ni. Boleh bagi 10 minit. Memang saya nak apikan. Dan kertas kerja fatwa ni akan melibatkan 4 mazhab, of course. Sebab kat Malaysia ni tak boleh terikat dengan satu mazhab saja. Memang ada banyak urusan yang memang kita terpaksa pakai mazhab lain. So
penyelidik dia kena faham istilah-istilah 4 mazhab ini. Macam mana? Okey, saya cadangkan buka Mustalahat Al-Madhahib Al-Arba'ah karangan Doktorah Maryam Az-Zufairi. As beginner, bagus. Untuk beginner, diringkaskan. Untuk mendalami lebih dalam, ada istilah-istilah Maliki, ada ulama Malikiyah yang tulis. Hanabilah ada yang tulis. Ini untuk senang, mudah. Nak buat kita kerja, nak pakai mazhab lain supaya tidak tersalah langkah memahami istilah-istilah fiqah, dia kena faham istilah mazhab, buka kitab Mustalahat Al-Madhahib Al-Arba'ah. Ya, macam contoh, ya. Al-Asah di sisi Malikiyah berbeza, As-Sahih berbeza. Al-Asah di sisi Syafi'iyah iaitu khilaf yang cukup kuat antara ashab. Contoh 100 orang ashabul wujuh yang kata sahih, yang kata sah 60 orang, yang kata tak sah 40 orang. Kuatnya khilaf kat situ. Tapi kalau sahih dengan muqabil sahih, maksudnya khilaf yang sedikit. Maksudnya majoriti ashab mengatakan bahawa pandangan ini bini-bini, hanya minoriti saja yang berlainan. Itu istilah. Tapi Malikiyah lain, ya. As-sah ni adalah pandangan yang paling kuat dalilnya. Yang berlawanannya bukan muqabil asah, tapi muqabilnya adalah as-sahih. Ya. Macam kita kan, kita kata riwayat tu lebih kepada qaul Imam Syafi'i. Ya. Tapi kalau di sisi Malikiyah, riwayat itu adalah qaul fatwa Imam Maliki, Imam Malik. Tapi aqwal bukan qaul Imam Malik, tapi ashab Imam Malik. Itu kena faham. Ya, bukan kita, ya, faham, kita kena main dengan istilah. Ya, baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum datang amaran kedua, saya perlu tarik dikit, ya. Jadi itulah, ya. Jadi sebenarnya nak cerita tentang perkara ni bukan pendek lah, panjang sebenarnya. Dan saya harap ini sebagai permulaan untuk adik-adik mengenal cara penyelidikan hukum, terutama di tingkat saya di Meruana Fatwa, kita kerja fatwa. Ini permulaan, ya. Sebenarnya perjalanannya lebih luas dan lebih jauh yang boleh dipelajari. Maka kalau ada kepentingan, kalau ada cara lain ataupun ada peluang, teruskan peluang ini untuk menambah lagi ilmu research metodologi. Dia sangat-sangat penting dan dia sangat-sangat bermanfaat dan berguna untuk adik-adik, sama ada dalam kajian lapangan akademik ataupun dalam peringkat kajian untuk masyarakat awam. So kena faham dan you must be mastering in this field. Maka dia akan memberi satu natijah yang sangat bermakna, yang mana saya kata kalau seseorang itu dia belajar dekat Mesir nak jadi syekh, nak jadi yang mutamakin, ya. So saluran tu saya kata perlu advance. Kalau ilmu tu kita nak advance, maka bagaimana kita nak salurkan maklumat ilmu pada masyarakat juga perlu advance. Ya. Bahasa kena bombastik, penulisan kena bagus, grammar bahasa Melayu kena bagus, ya. Terjemahan kena bagus, berkualiti. Balik you kena invest duit masuk di situ, terjemahan negara, belajar terjemahan. Tak ada lagi berkata Imam Syafi'i. Bila masa bahasa Melayu ada jumlah fi'liyah, berkata Imam, dengan itu akannya. Itu bahasa pondok tak apa, itu tabiat pada zaman dahulu. Itu khazanah yang perlu kita jaga. Saya pun tak setuju bahasa pondok diubah-ubah, tak ada. Itu khazanah kita, betul tak? Kena jaga khazanah tu. Itulah uniknya bahasa pondok. Tapi kita bila masuk dalam sekarang ni, kena ikutlah zaman sekarang. Bahasa kena bagus, istilah-istilah kena bagus, research kena bagus, ya. Berkata Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i berkata, betul tak? Ataupun menurut Imam Syafi'i dalam cerita, oh sedap sikit baca. You kena advance, you kena update. Apatah lagi zaman ni ada internet, boleh belajar, boleh tulis. Ya, Ustaz saya tak reti nak tulis artikel lah. Dalam YouTube berlambak lecturer pengedit Islam bagi cara nak tulis jurnal yang terbaik, banyak. Nak tak nak saja, ya. Nanti K-pop. Tengoklah cerita lain, tengoklah bermanfaat sikit video tu. Oh bagus sikit kan, ya. Wallahu a'lam, ya. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim Zaini. Bukan daripada mengaji di sini lah, cuma bekerja di sini.
dari Education Malaysia Egypt memulakan soalan. Jadi soalan ni saya tuju kepada Dr. Syed Syarizan tentang kertas fatwa. Saya tertarik dari segi terperingkat sulit tu. Sebab pada pengamatan saya, format kandungan yang ada, contoh macam penggunaan serbuk emas dalam skincare, kalaulah sampai kepada masyarakat awam, sulit ni dia tak sampai lah. Maknanya bila kita terperingkatkan sulit, dia tak sampai masyarakat. Jadi mungkin pengkaji dekat luar misalnya, dia tak boleh akses. Dia tersimpan dekat pejabat mufti, dan amalan ni serasa sama pejabat mufti. Jadi bila saya dengar tadi, itulah yang saya nampak. Bukan mengecewa, cuma saya rasa masyarakat kita ni dia ada kemampuan untuk mengkaji. Kenapa kajian yang begitu baik macam itu tak boleh dimanfaatkan untuk awam? Dia hanya sampai hukum halal atau haram saja. Boleh tak boleh. Tapi hikmah di sebalik kenapa tak boleh, itu tak sampai ke masyarakat. Itu saya tak nampak kenapa apa punca dia. Mungkin ada jawapan daripada pihak yang mufti lah. Minta maaf saya mulakan soalan ni sebab saya agak nak tanya tadi. Jadi saya mulakan, lepas ni boleh tak tanyalah soalan lain. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Hashim, soalan yang sangat bagus. Kenapa dia kertas kerja tu sulit ya? Nak sini sikit lah. Kertas kerja tu sulit, tapi sirah fatwa tak sulit. Memang dikongsi dekat internet, boleh cari dekat website Pejabat Mufti Wilayah. Memang keputusan fatwa gini. Tapi kertas kerja memang sulit. Sebab apa? Sebab antaranya kenapa sulit, kalau dikongsikan kepada orang ramai dia agak bahaya, terutama kalau fatwa-fatwa yang diwartakan. Fatwanya ada dua jenis, fatwa yang diwartakan, ada yang fatwa yang tidak diwartakan. Fatwa yang diwartakan iaitu fatwa yang jadi undang-undang, mengikat. Siapa langgar boleh didakwa dan masuk mahkamah. Fatwa yang tidak diwartakan iaitu tidak mengikat, tidak undang-undang. Kalau langgar, tidak ditangkap dan tidak akan didakwa. Kalau fatwa diwartakan, itu kertas kerja dikongsi pada orang ramai, dia boleh mendedahkan lagi bahaya cabaran-cabaran di mahkamah. Sebab contohnya kalau kata kertas fatwa itu diputuskan, nanti ada lawyer yang nak dispute, dia akan gunakan kertas kerja itu untuk batalkan ataupun untuk mempertikaikan keputusan fatwa itu sendiri. Dan dari segi sudut undang-undang sangat bahaya. Dan memang untuk mewartakan sesuatu undang-undang itu kami di peringkat wilayah persekutuan akan mendapat endorsement daripada Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara memang kata sirah fatwa mesti ringkas dan padat. Tak boleh letak dalil, tak boleh letak hujah. Lagi banyak hujah kita letak, lagi banyak dalil kita letak, lebih besar risiko untuk dicabar di mahkamah dan boleh dibatalkan dan boleh dibatalkan hukuman itu, terutama ajaran sesat. Ya, tapi biasa kalau untuk kajian Datuk Mufti bagi kita tengok kalau misalnya dia tidak memberi kesan pada undang-undang, biasa boleh tapi dapat, tapi untuk melalui permohonan. Tapi jenis tak ada masalah, dia kena download sajalah. Ya, itu sebabnya lah, wallahu a'lam. Dan mana-mana pun macam itu juga, Selangor ke Negeri Sembilan ke apa, ke sama juga. Ya, wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan seterusnya. Ada yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amin Ashraf bin Muhammad Zamri dari Kuliah Syariah tahun 3. Baik, soalan saya tujukan kepada Dr. Syed Syarizan. Soalannya berkaitan dengan kaedah hukum hakim warfa'ul khilaf. Jadi soalan saya, adakah jabatan fatwa termasuk di bawah istilah al-hakim tersebut? Dan adakah salah di sisi syarak maupun undang-undang jika pendakwah bebas ataupun asatizah kita memberikan fatwa ataupun pandangan yang mukhalafah dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh jabatan fatwa negeri masing-masing kepada masyarakat awam, misalnya di masjid-masjid? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Soalan tu agak berat sebenarnya.
Kalau ada kedai mamak Cik Ari kena belanja teh tarik lah. Upah lah macam tak ada. Kurang saja. Okey, Hukmul Hakim yarfa'ul khilaf. Ya. Jabatan Mufti negeri-negeri termasuk dalam kaedah ini. Maksudnya Jabatan Mufti ini dilantik oleh Ulil Amri. Kalau Ulil Amri dalam konteks fatwa dan hukum berkaitan dengan urusan umat Islam di bawah Raja-Raja Melayu, iaitu 9 Raja Melayu dan termasuk yang di Pertuan Agong. Baik, kalau yang di Pertuan Agong iaitu urusan agama untuk 5 buah negeri. Agung kita, Sultan Abdullah ni urusan agamanya 5 negeri di bawah Agung kita, iaitu wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. TYT tidak ada kuasa bahagian agama. Manakala negeri-negeri termasuk Undang 4 di Negeri Sembilan itu juga ada kuasa agama, maka sultan-sultan di negeri masing-masing dan termasuk 5 negeri melantik jabatan agama Islam di negeri masing-masing sebagai wakil kepada Ulil Amri untuk menentukan hukum ataupun fatwa. Jadi betul, Hukmul Hakim yarfa'ul khilaf, ya, jabatan fatwa ataupun pejabat mufti wilayah termasuk dalam kaedah ini. Baik, kedua, bila kita kata salah atau tidak apabila kita sebut pada mana ustaz memberi fatwa yang bersalahan dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Ulil Amri. Dia tengok kepada beberapa keadaan. Dia merujuk kepada maslahat. Kalau kita lihat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kita buka dalam kitab mana-mana hasyiah, dia kata dalam mentaati perintah Ulil Amri menjadi satu kebajikan ataupun kewajipan. Apabila sesuatu itu, hukum itu adalah harus apabila diwajibkan oleh pemerintah, yang mana arahan itu melibatkan maslahat umum, maka rakyat wajib mentaati. Walaupun pada hukum asalnya adalah harus, tapi sebab dia melibatkan maslahah, dan bila Ulil Amri kata wajib, maka wajib, dan kita tidak boleh berfatwa yang selain daripada itu. Ya. Tetapi kalau fatwa yang disebutkan sekadar sebagai pandangan hukum, ya, yang mana ada khilaf di sisi para ulama, ya, yang mana bila kita sebut tentang contoh, ya, bayar zakat tempat kerja ke tempat tinggal. Kalau ikut fatwa tempat kerja lah, tapi saya kata lebih afdal bayar ke tempat saya tinggal, macam tu. Itu tidak diwartakan dan dia tidak mengganggu maslahat umat. Mana-mana dibayar pun tetap kembali pada masalah masyarakat. Itu tidak menjadi masalah. Tapi fatwa yang berkaitan dengan wali hakim, contohnya khilaf, saya nak pakai mazhab Hanafi, saya nikah dengan markona tanpa wali. Khilaf jangan bertentu, tapi tak boleh, sebab kita sepakat, mufti dan hakim-hakim mengatakan bahawa kita pakai pandangan jumhur, tidak ada sah pernikahan itu tanpa wali. Maka kita lihat sejauh mana pendakwah itu berfatwa menyalahi ataupun dikira berdosa jika dia mengeluarkan fatwa berlainan dengan fatwa yang diputuskan oleh ahli jawatan kasih fatwa. Ada 2 jenis seperti mana saya sebutkan. Maka perlu berhati-hati, bukan tak boleh, boleh, ataupun dalam erti kata boleh tak berbeza pandangan dengan jabatan mufti atau bukan mufti, tetapi mesti berhati-hati. Ya, dan saya perlu ingatkan bahawa fatwa berbeza dengan irsyad hukum berbeza. Saya nak kongsi pada Dr. Ikhlas. Ada orang dia buat master, dia kata konsep Saddu Zari'ah berdasarkan fatwa-fatwa di pejabat mufti wilayah. Ya, dia ambil fatwa tu, dia bukan ambil sirah fatwa yang macam, dia ambil irsyad fatwa yang artikel-artikel tu. Itu bukan fatwa. Dia kata ini salah ni. You bincang balik dengan supervisor, you ubah balik. Irsyad hukum ke fatwa, ini bukan fatwa, tapi tulis fatwa lain. Fatwa, saya ambil pen, tulis. Fatwa tu yang diwartak, yang dimasuk meeting. Contoh COVID-19, serbuk tu kan, banyak lagi tu. Ya, habis tak, saya dah buat analisis. Dah salah ni, bincang balik dengan supervisor, macam mana kasih ubah balik ke, fatwa tukar kepada irsyad fatwa ke irsyad hukum, ke pandai-pandai lah kan. Yang penting tak, kalau tidak ni, kalau examiner boleh fail. Boleh fail tu, dia kata. Saya perasan, rupanya dia ambil artikel-artikel kat Facebook, itu bukan fatwa, itu pandangan hukum.
Itu pandangan hukum untuk itu kalau boleh ikutlah. Kalau tak ikut pun sesiapa boleh berbeza pandangan dengan artikel-artikel yang kami tuliskan tu. Ya, itu tidak menjadi masalah. Tapi bab fatwa, macam tadi sehingga fatwa tu, itu kena berhati-hati. Ada yang memang tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah siap boleh kena tangkap dan boleh didakwa di mahkamah. Dan ada boleh yang berbeza pandangan, tetapi dalam keadaan harmoni dan melalui saluran yang betul, dan dalam keadaan tidak menjuruskan berprovokasi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya harap soalan terakhir wajib diajukan kepada Ustaz Dr. Ikhlas. Wajib. Kalau untuk saya tak akan jawab. Okay. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi daripada Kuliah Syariah tahun 3. Jadi soalan saya, bagaimanakah seorang mufti itu dia memandang ataupun buat keputusan untuk menterjemahkan pendapat mazhab lain ataupun mazhab yang selain daripada mazhab yang 4, sebagai contoh macam kes tambak 3 jatuh 1, sekalipun macam fatwa boleh guna dan tak pun ada benda juga walaupun macam dikritik hebatlah oleh masyarakat lain. Jadi apakah dawabit yang perlu diraikan oleh seorang mufti itu untuk mentarjihkan satu pendapat yang agak syaz? Tapi satu masalah tu nampak macam ada dia punya masalah yang besar. Sebab kadang macam talak tu, seorang suami tu kadang dia lafazkan tanpa dia fikirkan akibat dia. Sebagai contoh lah. Jadi aku tak tahu lebih. Dan yang kedua, apakah cadangan yang baiklah untuk Raja Razak ni untuk lakukan sebagai persediaan untuk masuk dalam bidang sebagai perpatuan dan sebagainya. Okey, soalan ni saya jawab, Dr. Ikhlas pun jawab dia. Soalan dari segi sudut jawab mufti dan pentarjihan dalam jurnal paper pun kena tahu juga. Macam mana seorang penyelidik di universiti tempatan, bagaimana mereka mentarjihkan satu isu dalam jurnal. Saya harap Dr. Ikhlas pun jawab juga nanti. Baik, bagaimana saya dah sebutkan tadi, memang prinsipnya kita letak mazhab Syafi'i adalah mazhab yang muktamad, pegangan umum dalam masyarakat Malaysia. Namun kita tidak mengikat sepenuhnya bahawa kita terikat pada mazhab Syafi'i tanpa kita berpaling kepada mazhab yang lain. Baik, kenapa kita perlu tarjihkan sesuatu isu itu ataupun kita keluar daripada mazhab Syafi'i? Sebab sudah tentu kita lihat kepada masalah yang timbul. Kalau kita teruskan dengan pandangan muktamad, dia akan melibatkan kesukaran kepada seseorang. Sebagai contoh, kalau orang yang buat haji, dia nak buat tawaf ifadah. Nak buat tawaf ifadah, dia ada berapa hari saja lagi seminggu dia nak balik Malaysia. Kan? Maksudnya lepas saja dia Jamrah Aqabah, ya, lepas tahallul awal, lepas tu dia nak pergi buat tawaf ifadah untuk dia tahallul akbar. Okey. Jadi bila dia nak buat tu, keluar darah haid. Darah haid paling kurang seminggu. Ada yang 7 hari. Sedangkan dia ada beberapa hari saja lagi nak balik ke Malaysia. Dan tak boleh extend. Tabung haji menghadapi masalah nanti. Jadi maka keperluan dilihat mentarjihkan mazhab lain sebab ada keperluan yang mendesak. Sebagai contoh, kalau kita nak tawaf kena pakai mazhab Maliki ataupun selain mazhab Syafi'i. Kalau tak, kita takkan habis tawaf ifadah tu. Nak tunggu semua orang balik kosong baru kita nak tawaf. Kenapa tak habis tawaf? Dia tinggal mazhab Syafi'i yang tinggal lagi. Ya, macam tu kan, susah. Macam saya nak pergi umrah, saya pergi tawaf. Sekarang ni tawaf ramai, saya kena pegang tangan isteri saya tu. Isteri saya tawaf mana boleh pakai sarung tangan, kan? Itu langgar. Kalau saya tak pegang tangan isteri ke tawaf, nanti dia tawaf tempat lain. Dia tawaf tak tahu pergi shopping. Tahu pergi shopping, pegang tangan dia tu. Sebab saya bukan mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh pegang, ya tak? Jadi lebih kepada masyakkah itu sendiri yang tak dapat diselesaikan dengan
dengan mazhab tempatan, maka kita dengan kaedah yang sering disebut oleh Al-Allamah Al-Imam Dr. Ali Jummah, dia kata apa salah ni kaedah ni, ya, famanib tulia bisyai'in fajuqallid man ajaza. Jadi itulah antara sebabnya. Dan kita tidak semena-mena kita tukar pada mazhab, tapi kita lihat dari segi sudut perspektif, dari segi maslahat, kepentingan masyarakat, kita nak elakkan daripada masyaqqah. Dia kita nak dengar Dr. Ikhlas pula macam mana pentarjihan dalam kertas jurnal. Okey lah, dah tutup tanya. Okey, untuk dalam pendidikan kan, sebenarnya pentarjihan banyak berlaku, terutamanya kita tarjih berasaskan seperti mana Dr. saya sebut. Kajian ni ada dua, satu teoretikal, satu empirikal. Biasanya data teoretikal tu kita tarjih berasaskan data yang kita dapat daripada empirical study. Antara contoh, kalau sekarang ni saya terlibat dalam satu kajian dengan UKM. Kita nak semak semula fatwa mengenai pendemaan rahim yang difatwakan tidak boleh, haram. Antara isu yang ditarjihkan kenapa haram, dia kata tak ada keperluan nak dema rahim. Lepas tu yang kedua adalah genetik, perpindahan genetik, berlakunya perpindahan genetik. Tapi penyelidik di UKM dia persoal satu, macam mana kajian tersebut tidak mengatakan bahawa tidak perlu, sedangkan dia tidak buat kajian lapangan untuk melihat keperluan. Jadi perlu satu kajian lain yang menunjukkan bahawa dia perlu atau tak perlu. Satu. Yang kedua, genetik, tidak ada laporan makmal yang mengatakan perpindahan genetik apabila kita kata perpindahan rahim tu dibuat, betul tak anak tu mendapat genetik ibu yang dipindahkan rahim. Jadi itu perlu kajian makmal. Jadi untuk tarjihkan isu ini bukan setakat melihat kepada teoretikal, tapi perlu kepada data empirikal. Jadi saya setuju lah, walaupun dalam kita puas kita kata takkanlah kita nak anak kita ambil daripada rahim dipindah, tapi kita nak tunggu data empirikal itu dulu macam mana untuk kita bentang. Begitu juga itu satu lagi adalah seperti mana keperluan maslahah. Sebelum ni saya terlibat dengan di Pulau Pinang, kita kaji mengenai apa dipanggil xenotransplantation, iaitu dia nak pindah organ binatang kepada manusia kan. Jadi pemindahan tersebut adalah kita lihat nak menyelamatkan nyawa ke, ataupun maka berlaku pentarjihan di situ. Sekiranya kita tidak, maka ada nyawa yang akan hilang, ataupun sekiranya tidak dibenarkan ada masalah. Tetapi pastikan kajian itu masih juga dibuktikan dengan kajian saintifik. Jadi itulah kita. Tapi kalaulah dia teoretikal semata-mata, maka di Jabatan Fiqh dan Usul tetap kita akan mengutamakan pandangan mazhab Syafi'i lah, dengan mengambil kira pandangan utama dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia nak pindah kepada pandangan-pandangan yang tidak muktamad, yang mazhab lain, perlu ada justifikasi yang jelas. Itu yang kita akan lihat. Dan justifikasi yang jelas ni kita minta calon untuk bertahan lah dalam Baiwa, dalam maka mempertahankan kita dalam fiqh ni. Kita bukan saja tadi kita jadal ya, kita untuk pertahan kita punya teori tu. Yang tu kita akan guna dalam peringkat Baiwa. Okey. Terima kasih. Tapi ada orang nak persediaan untuk jadi mufti. Tak. Masa saya belajar bersungguh-sungguh, kuasai turas dan ilmu alat. Itu kita ada buka 10 jawatan di pejabat mufti, researcher, interview. Memang interview saya tanya nahwu sharaf, saya akan tanya ibarah kitab bukan ibarah kitab fiqh Islam Adilatul, bukan kitab hasyiah
Qalyubi ke, saya buka kita Syekh bin Abidin, saya suruh baca terjemahkan. Tengok baris dia macam mana. Kalau saya interview lah, kalau saya tanya Arab dia, mungkin Arab dia macam mana. Kalau ilmu alat dia bagus, insya-Allah dia akan potensi untuk menulis kajian dengan baik, akan bagus. So kuasai tuas dan juga kuasai bahasa-bahasa yang lain, ya, kuasai penulisan bahasa Melayu kita dan bahasa Inggeris. It's very important sekarang ni, ya. Jangan kita apa, dan kuasai bahasa Arab dengan baik, kuasai pertuturan bahasa Arab dengan baik. Sebab kami di Jabatan Mufti, di Jabatan Agama ke dekat universiti lagi lah, kan. Dr. Ikhlas ada supervisi Arab, kan, takkan nak cakap Melayu, kan, kena cakap Arab, ya. Jadi kurang-kurang nak cakap Jawa tu. Jadi boleh cari kawan Arab, belajar cakap Arab, ya, belajar ini, belajar tulisan Arab, insya-Allah. Itqan, yang penting itqan dalam bidang penguasaan ilmu. Jangan kat Mesir ni jangan terlalu sangat melayari bahtera Saratoga tu. Sekala tu kita kena panaskan badan, pertingkatkan minat untuk kita mempertingkatkan ilmu ni. Nasihat Dr. Ikhlas pula. Sikit. Ya, saya setuju lah. Kalau kita tengok kalau jadi fatwa dengan mufti, kalau tak ada kuasa mualat, bahaya. Saya yang nak minta fatwa beliau mufti pun tak yakin. Kalau anda semua tidak bersedia, tidak cukup persediaan itu, jangan jadikan tempat anda belajar ni tempat berniaga lah. Jadikan tempat belajar. Ni sekarang ni musim panas, saya tanya pasal tengah kita makan ni, belajar Zahar ni time cuti dia ni buat apa je, cuti musim panas. Dia orang pergi tak laki ke lah. Doktor saya kata ada tiga kemungkinan. Dan yang kemungkinan yang paling besar adalah yang ketiga tak ada duit, lepas tu duduk kat bilik rehat-rehat, tak balik rumah. Ada yang balik rumah, ada yang pergi tak laki. Tapi yang pergi tak laki adalah yang sikit. Jadi saya harap yang tanya tu yang pertama itu tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, telah selesai sesi soal jawab.